dan selamat pagi diucapkan kepada pengurusi majlis, VVIP dan penduduk kampung kerana sudi hadir mendengar satu ceramah yang berkaitan dengan berhenti merokok dalam kempen Jom Menjaga Kesihatan. Saya teruskan dengan lebih lanjut itu apa yang berkaitan dengan merokok. Saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah yang anda faham tentang merokok? Okey. Sebelum oleh itu saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang apa itu merokok. Fakta merokok ialah merokok merupakan menyebabkan berisiko sehingga 10 kali ganda untuk mendapatkan 40 jenis penyakit yang serius yang boleh menyerang tubuh badan manusia seperti kanser paru-paru, penyakit jantung dan angin ama atau stroke yang boleh mendatangkan maut kepada manusia. Selain itu, merokok juga dapat memberi kesan kepada hampir setiap organ dan tisu badan dalam organ badan manusia yang boleh mendatangkan kesan kesihatan kepada manusia dan boleh menyebabkan pada maut. Okey, saya pergi kepada slide seterusnya. Saya pergi yang pertama, bahan yang terkandung dalam rokok itu tar. Sebenarnya kita tahu tar merupakan bahan asas untuk manusia membina jalan raya. Okey, tar merupakan bahan buangan yang dicipta oleh manusia untuk membuat jalan raya. Cuba anda fikir bagaimana kalau bahan-bahan terbuang memasuki dalam rongga badan anda. Dia boleh menyebabkan pelbagai masalah yang mendatangkan kesihatan, yang boleh mendatangkan pelbagai masalah kesihatan kepada tubuh badan manusia. Okey. Seterusnya, amonia. Amonia sebenarnya kita tahu merupakan salah satu bahan pencuci lantai yang di mana suri rumah kita melakukan bahan ini untuk membersih lantai, mengelakkan bau-bau tandas dan mencuci pinggan mangkuk anda di rumah. Okay, ia merupakan bahan yang sangat berbahaya. Cuba anda fikir bagaimana kalau anda balik rumah, anda terus minum ke makan ke bahan-bahan seperti ini. Terus anda akan, saya rasa macam innalillah ke apa ke kan. Okey, seterusnya naftalamide, ubat gegat. Ubat gegat ni merupakan racun serangga. Biasanya ubat gegat ni orang pada zaman dulu ia digunakan oleh penoreh getah untuk mengelakkan daripada serangan-serangan seperti pacat, nyamuk dan serangga-serangga yang berbisa untuk menyerang badan mereka apabila melakukan toreh getah lah. Okay. Seterusnya arsenik ni merupakan sama bahan seperti dengan nepheline juga, tapi dia merupakan racun anak-anak untuk mengelakkan kayu-kayu yang berada di rumah ini daripada diserang oleh anak-anak. Okey, nikotin ini merupakan, sebenarnya saya beritahu tadi, nikotin merupakan ubat atau sejenis darah yang boleh menyebabkan seseorang itu ketagihan dengan rokok. Okey, seterusnya Kafein. Kafein ni merupakan bahan yang terdapat dalam bateri, di mana ia merupakan bahan kimia yang digunakan oleh saintis untuk mengalirkan aliran elektrik dalam bateri tersebut. Okey, ini merupakan salah satu keseluruhannya dapat memberi masalah kepada kesihatan dalam organ manusia kerana ia merupakan kesemuanya racun yang sangat berbahaya kepada manusia. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan anda tentang apakah bahan kimia yang berbahaya dalam setiap asap rokok. Tadi dalam sebatang rokok ni, dalam asap rokok. Okey, anda cuba faham. Okey, DDT, ubat nyamuk. Dalam sebatang rokok itu, seperti mana kita tahu, seperti apa yang saya beritahu sebelum tadi, ia mempunyai pelbagai jenis bahan racun seperti tar, ubat gegat,
Itu dalam sebatang rokok. Dan dalam asap rokok ia mempunyai DDT atau bahan untuk apa orang cakap, bahan untuk menghalau daripada gigitan nyamuk atau ubat nyamuk. Bahan yang terdapat dalam asap rokok iaitu bahan untuk mengawet mayat. Apa orang cakap, bahan ni digunakan untuk mengekalkan mayat supaya kekal lebih lama, seperti yang digunakan oleh zaman-zaman Firaun. Seterusnya, butane, gas yang boleh membunuh. Gas ini yang terdapat dalam bahan nuklear yang boleh memberi kesan kanser kepada kesihatan manusia. Seterusnya, metanol, bahan pembakar untuk roket. Dan hidrogen cane, racun. Seterusnya, toluene, bahan pelarut. Dan karbon monoksida, gas racun. Dalam kandungan asap rokok, keseluruhannya mempunyai racun-racun yang sangat berbahaya kepada kesihatan manusia. Okey. Seterusnya, saya ingin menerangkan apakah penyakit yang membawa maut dan dikaitkan dengan tabiat merokok. Okey, seperti mana kita tahu, merokok dapat memberi penyakit yang sangat berbahaya dan dapat membawa kesan yang lama kepada kesihatan manusia. Okey, yang pertama iaitu penyakit saluran pernafasan. Lebih 20 kali ganda seseorang akan risiko seseorang akan mendapat penyakit tersebut apabila merokok. Okey, seterusnya, baraf payudara lebih 10 hingga 15 kali ganda. Apabila seseorang itu mengamalkan amalan merokok, ia akan lebih terdedah kepada baraf paru-paru. Seterusnya, baraf payudara lebih 11 kali ganda. 11 kali ganda ia menyerang penyakit yang jantina perempuan. Barah hidung dan tekak lebih 15 kali ganda. Barah mulut lebih 3 hingga 15 kali ganda. Seterusnya, apakah perokok pasif lebih berbahaya? Jawapannya ialah sebenarnya tidak, kerana ia lebih berbahaya. Hal ini kerana bandingan dengan asap yang dihisap oleh perokok, asap yang disedut oleh perokok pasif mengandungi 2 kali ganda nikotin dan 3 kali ganda tar, 5 kali ganda karbon monoksida dan 50 kali ganda bahan kimia yang sangat berbahaya kepada kesihatan manusia. Okey, seterusnya, apakah baiknya berhenti merokok? Okey, banyak faedah jika seseorang itu berhenti merokok. Antaranya, pernafasan bertambah baik, lancar dan segar. Seterusnya, stamina meningkat kerana tidak mempunyai masalah gangguan pada organ jantung, lebih sihat dan lebih diterima oleh masyarakat, kerana pada hari ini merokok sangat dipandang keji dan hina oleh masyarakat kita pada hari ini. Okey, seterusnya, apakah baiknya berhenti merokok? Sangat baik jika seseorang berhenti merokok, kerana merokok dapat mengurangkan tahap penyakit dalam tahap penyakit terhadap kesihatan. Lebih itu, berhenti merokok dapat melindungi orang lain daripada bahaya merokok. Seterusnya, menjimatkan wang daripada membeli merokok dan melindungi persekitaran daripada alam sekitar daripada pencemaran udara. Mengapakah susah untuk berhenti? Mengapakah seseorang sangat susah untuk berhenti merokok? Kerana nikotin dalam tembakau menyebabkan seseorang ketagih terhadap merokok. Ini akan memberi kesan, kerana merokok dapat memberi keseronokan, kepuasan dan ketenangan apabila seseorang itu menghisap rokok. Okey, seterusnya. Okey, akhir sekali dalam ceramah saya pada hari ini, saya ingin menerangkan bagaimana cara seseorang untuk berhenti merokok.
sangat banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk berhenti merokok yang kita dapat lakukan. Antaranya ialah cari aktiviti yang lebih baik untuk dilakukan, seperti contoh bersukan, berjoging, melakukan aktiviti-aktiviti berfaedah seperti bermain badminton, bola sepak, futsal dan sebagainya. Hal ini akan dapat lebih memberi manfaat kepada kesihatan dalam tubuh badan kita. Seterusnya, rancang hari merokok anda. Maksudnya di sini, rancang kita melakukan target, menetapkan sasaran kita untuk berhenti merokok. Maksudnya, okey, hari ini kita hisap rokok sebatang, esok mungkin kita akan berhenti, dan selang beberapa hari kemudian kita akan hisap balik. Okey, ini akan menyebabkan seseorang itu tidak akan puas untuk menghisap rokok, dan seterusnya ia akan boleh berhenti secara segera untuk merokok. Okey, seterusnya buat peringatan bertulis mengingatkan anda untuk berhenti merokok, seperti biari berhenti merokok. Okey, maknanya sini seseorang itu perlu melakukan catatan, tulis pada mana-mana bahagian yang kita selalu tengok, seperti bahagian-bahagian cermin, pintu rumah, bilik mandi, bilik tidur, yang menunjukkan salah satu contoh, aku tidak akan merokok, berhenti merokok, katakan tidak pada merokok dan sebagainya. Okey, bina keyakinan diri. Maksudnya di sini seseorang itu perlu membina keyakinan diri untuk berhenti merokok. Jangan orang cakap hangat-hangat tai ayam saja untuk berhenti. Sebagai contoh, okey, aku hari ini nak berhenti merokok, tapi pada masa yang sama ia tetap menghisap rokok. Oleh itu, seseorang perlu menyemai sikap keyakinan diri untuk nekat berhenti merokok. Akhir kata daripada saya, selamat ini, marilah kita sama-sama berhenti merokok agar hidup kita, keluarga kita dan persekitaran kita lebih selamat daripada penyakit-penyakit yang dalam membina masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Oleh itu, sebelum saya meninggalkan ceramah saya hari ini, marilah kita menjaga kesihatan kita daripada melakukan amalan merokok dan melakukan amalan yang berfaedah seperti bersenam, jaga kesihatan, dan sebagainya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.